Bila menyebut nama Puteri Gunung Ledang, maka terbayang cerita Sultan Mahmud Shah Melaka yang membina Jambatan Emas dari Melaka ke Gunung Ledang di Johor. Ianya sebagai syarat untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Apakah ada yang pernah menemui jambatan itu? Jambatan emas dengan anggaran jarak sejauh 40 km. Dan anggaran 40 km itu sudah pasti merentasi banyak kampung, banyak daerah. Takkan tak ada yang menemui jambatan itu. Bagaimana cerita ini boleh bertahan dalam masyarakat sehingga hari ini? Seolah-olah dalam masyarakat kita percaya adanya jambatan emas yang dibina oleh Sultan Mahmud Shah untuk peminangan Puteri Gunung Ledang. Dan lebih menarik untuk dibahas, siapakah sebenarnya Puteri Gunung Ledang? Jom sama-sama dengan kami di laman kiri channel untuk topik Puteri Gunung Ledang ini. Sebelum kita teruskan cerita, kepada yang belum subscribe, bantu kami dengan subscribe anda. Terima kasih. Terima kasih juga kepada yang telah menyokong channel ini, yang telah subscribe. Kehadiran Puteri Gunung Ledang tercatat dalam manuskrip Melayu lama yang dipegang sehingga hari ini, iaitu naskah Salatus Salatin atau Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Selain itu sering diperturunkan secara lisan dari generasi lama ke generasi baru. Ironinya, cerita Puteri Gunung Ledang ini seolah-olah pengarang naskah mahu menyindir pemerintahan Kesultanan Melayu terakhir yang telah dijatuhkan oleh Portugis. Adat Melayu memang menegur tidak sampai menghina dan mengkritik penuh dengan kias-kiasan. Cerita bermula selepas kemangkatan Permaisuri Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan ke-8 dalam Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Juga merupakan Sultan terakhir yang berjaya memerintah Kerajaan Melayu Melaka bermula dari tahun 1488 hingga ke 1511. Dan sekarang banyak yang mengemukakan fakta Kerajaan Melayu Melaka lebih jauh dari angka 1488 itu. Hang Tuah sangat tua pada ketika itu. Namun atas kehendak raja tetap mengetuai rombongan dan Tun Mamat yang menyampaikan hasrat selepas mereka pulang dari hajat untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Ada versi menyebut Hang Tuah tahu pinangan itu telah ditolak dan malu untuk menghadap raja, terus lari bersembunyi. Manakala Tun Mamat yang masih muda tidak faham maksud yang tersirat, dengan begitu bangga menyampaikan hasrat Puteri Gunung Ledang ini kepada Sultan Mahmud. Sultan Mahmud atau raja ketika itu menjadi sangat kejam dan keadaan negeri Melaka waktu itu menjadi kacau bilau bila raja tetap mahu melaksanakan permintaan Puteri Gunung Ledang. Kacau bilau yang berlaku dalam negeri ini seolah-olah memberi gambaran kepada kita. Bayangkan raja mengerah kudrat seluruh rakyat untuk menyediakan tuntutan supaya baginda dapat memperisterikan Puteri Gunung Ledang. Habis semua emas dan perak simpanan dalam negeri
telah dileburkan untuk penyediaan sebuah jambatan emas. Tidak cukup dengan itu, semua emas milik pembesar dan milik rakyat telah dirampas semata-mata untuk menyiapkan jambatan. Waktu yang sama, seluruh gadis di negeri Melaka telah dikurung dalam istana dan dipaksa menangis. Timbul persoalan, boleh ke masuk istana tiba-tiba menangis? Jawapannya, untuk menangis mesti melalui proses kesukaran dan kepayahan. Paling mudah untuk timbulkan satu situasi kesedihan dah pasti melalui penderaan supaya semua mengeluarkan air mata. Jadi untuk mengeluarkan air mata ini sudah tidak dapat dielak hanya melalui kesedihan. Bayangkan seluruh gadis di negeri Melaka dihimpun dan didera supaya menangis semata-mata kerana raja ingin mendapatkan air mata. Manakala kaum lelaki dikerah untuk dapatkan perahan air dari pinang muda. Pinang muda mana ada air untuk diperah? Bayangkan bertahun-tahun juga proses persediaan ini. Bermakna bertahun-tahun jugalah rakyat berada dalam keadaan kesusahan semata-mata ingin memenuhi tuntutan seorang raja. Akhirnya dapat disempurnakan dan dipersembahkan segala-galanya kepada raja. Seperti diceritakan dalam naskah Melayu, segalanya berjaya disiapkan dan pembesar-pembesar istana mampu persembahkan kepada raja apa yang telah disediakan untuk peminangan Puteri Gunung Ledang. Bermakna sudah terbina jambatan emas dari kota Melaka ke puncak Gunung Ledang ataupun mungkin ke lokasi lain di kaki Gunung Ledang. Namun yang jelas tertulis sudah disiapkan jambatan emas ke Gunung Ledang. Mesti ramai yang akan kata bohonglah, tipulah naskah ni. Takkanlah dibina jambatan emas sejauh kira-kira 40 km itu. Mesti cerita dongeng ni. Tak mungkinlah. Okey, dengar sini. Kalau jambatan itu dongeng, bermakna cerita wujudnya hantuah itu pun dongeng. Okey, jangan marahkan pada saya. Sumbernya diambil dari naskah yang sama bercerita tentang menyiapkan jambatan emas di zaman Sultan Mahmud atau sejarah Melayu dan juga hikayat hantuah itu sendiri. Manakala cerita menyiapkan jambatan emas ini juga diambil dari dua buku itu. Jadi fakta-fakta di situlah yang dikemukakan, yang digunakan. Okey, hantuah ada, terbukti diceritakan dalam buku ni. Bermakna jambatan emas ini juga telah disiapkan berpandukan kepada dua naskah buku itu. Untungnya senarai rampasan Portugis ketika mengalahkan Melaka yang diceritakan oleh penulis berbangsa Portugis itu sendiri, iaitu Tom Pires, hanya menyebut banyaknya senjata-senjata seperti pistol, senapan dan meriam milik Kesultanan Melayu Melaka yang telah berjaya dirampas. Tom Pires juga mengakui kehebatan senjata-senjata Kesultanan Melayu ini. Dalam catatan beliau tidak diceritakan pula tentang jambatan emas dan perak. Kalau ada, mesti juga habis diambil oleh Portugis. Sebab zaman Sultan Mahmud Shah ini adalah zaman yang sama dengan Portugis berjaya menyerang Melaka. Namun, tidak ada catatan yang menyebut tentang jambatan emas dari pihak Portugis itu sendiri. Selepas segala-gala tuntutan telah disediakan, tibalah saat yang paling genting apabila mahu menyediakan semangkuk darah Raja Muda Melaka waktu itu, iaitu Raja Ahmad.
Awalnya Sultan Mahmud tidak sampai hati untuk membunuh zuriatnya sendiri. Namun hasutan nafsu menyebabkan raja tidak mempedulikan apa-apa lagi. Lantas dada kecil Raja Ahmad cuba ditikam dengan tajamnya keris. Tiba-tiba Puteri Gunung Ledang menjelma di hadapan Sultan. Macam kita tengok cerita-cerita jelmaan hantu yang datang secara tiba-tiba. Mungkin begitulah gayanya kot. Namun, jelmaan Puteri Gunung Ledang yang cantik jelita cukup mengejutkan Sultan Mahmud Shah. Orang yang digila-gilakannya sudah berada di depan mata. Sultan Mahmud tergamal, tidak sempat membunuh zuriatnya sendiri. Kalau Puteri Gunung Ledang ni lambat 2 atau 3 saat, mungkin dah mati Sultan Ahmad tu, yang juga Raja Muda takhta Kesultanan Melayu Melaka waktu itu. Akhirnya, puteri yang digila-gilakan oleh Sultan itu bersuara. Puteri itu tanpa segan silu terus menzahirkan kekecewaannya terhadap Sultan Mahmud yang sanggup menindas rakyat dan mahu menumpahkan darah zuriatnya sendiri kerana tergila-gilakan wanita yang tidak pernah dikenali. Puteri Gunung Ledang menjelaskan beliau menolak pinangan Sultan Mahmud dan rentetan kejadian itu akhirnya menginsafkan baginda Sultan. Jadi, siapa sebenarnya Puteri Gunung Ledang ni? Boleh muncul dan menjelma secara tiba-tiba je. Kalau manusia memang cukup tinggilah ilmunya. Mungkin jin atau mungkin gunia. Mungkin juga makhluk dari kayangan. Kalau makhluk-makhluk ini memang dia tidak mahu untuk berkahwin dengan manusia. Tapi ada juga cerita-cerita makhluk-makhluk ini berkahwin dengan manusia. Dan manusia yang dipilih takkanlah seorang raja yang zalim. Tapi kan, kalau kita mahu bercakap tentang jin dan tentang bunian, ianya sama seperti kita bercerita tentang seekor naga. Ada nama, tapi pernah ke siapa-siapa yang melihatnya? Sebenarnya kalau kita rajin membaca, pasti akan ditemui banyak versi cerita Puteri Gunung Ledang ini. Ini versi laman kiri yang memang diambil dari naskah Sulatus Salatin dan hikayat Hantuah itu sendiri. Tapi di Wikipedia juga memiliki versinya tersendiri. Anda boleh semak sendiri di Wikipedia. Kalau nak dihuraikan versi Puteri Gunung Ledang adalah puteri dari Jawa, pun ada versi Puteri Gunung Ledang ini daripada Jawa yang dikenali sebagai Raden Puteri Mas Nyawa Gusti Puteri Ajin Ratna Dumilah Sari, Raden Ratna Gumilah Sari, Raden Puteri Ratna Gumilah Sari, dan Puteri Siti Jamilah binti Sultan Alam Fatar Al-Akbar. Panjang nama. Pasti lebih 2 jam konten ini kalau kita nak ceritakan tu. Nama puteri saja dah cukup panjang tu. Belum lagi ceritanya. Jadi, laman kiri berhenti di sini sahaja. Saya cukup yakin cerita Puteri Gunung Ledang ni adalah inisiatif penulis untuk memberi teguran kepada raja. Waktu itu pemerintahan memang cukup kucar-kacir dan tidak stabil. Sebab itulah Melaka yang begitu hebat boleh jatuh ke tangan Portugis. Jadi, laman kiri berhenti di sini. Sekian dan terima kasih kepada yang telah ikuti cerita sampai ke akhir ini. Sekian.